Saya alhamdulillah lah, saya dipinjamkan rezeki oleh Allah. So bila saya berniaga daripada jalanan tu, saya boleh bina tim, produk saya. So saya grow lah. Lepas tu saya dapat buka cawangan kedai. So mungkin anda tak tahu, saya adalah pemilik kedai gunting, rangkaian kedai gunting rambut Walter Barber Shop. Tapi saya bukan barber. Saya tak pandai gunting rambut. So saya adalah pengusaha kedai gunting rambut. Okay. So masa saya kerja, saya dapat buka 8 cawangan kedai. Okay. So bermulalah dekat situ. Bila saya berhenti kerja, bermulalah episod saya sebagai usahawan sepenuh masa. Macam tadi siapa yang baca saya tuliskan, saya punya kegagalan demi kegagalan tu memang banyak lah. Okay. Soal ni saya nak kongsi kepada anda semua. Mungkin ada kawan-kawan yang sedang melalui fasa kejatuhan disebabkan PKP dan sebagainya, di semenjak pandemik virus ni sebagainya. So alhamdulillah saya, untuk makluman, saya tak sukalah kita semua benda kita sembang pasal yang manis-manis je kan. Saya suka juga cerita pasal benda yang realiti. Saya adalah seorang usahawan yang saya suka sharing pasal dunia bisnes, dan saya sendiri memang jalankan bisnes dan saya memang lalui kerugian, kegagalan banyak kali. Okay. So saya rasa perkongsian macam ni dia rasa lebih hampir kepada orang yang kita pernah rasa kan. Kalau nak cerita gagal ni banyak guys. So even kalau macam semenjak PKP 1.0, 2.0, saya dah terpaksa tutup lebih kurang 4 cawangan kedai. Okay? 4 cawangan kedai. Dan bila 4 kedai tutup ni, satu kedai 4 orang pekerja. So lebih kurang 16 orang anak muda hilang punca pendapatan lah. Okay? Tapi bila kita dah tak boleh, nak owner nak bayar sewa kan, kita tak boleh run the business, so kita tak boleh bayar sewa. So kalau kita nak korek duit lain untuk bayar sewa untuk survive, so kita rasa akan berlaku lagi banyak kerosakan lah. So kita buat decision, kita kena tutup. Tapi setakat ni lah, kalau nak cerita bahawa banyak kedai saya pernah tutup kan, banyak, lebih daripada 10. Tutup buka tu biasa. Saya pernah buat produk dulu kan, produk Walter. Selain daripada minyak rambut Walter Pomade tu, saya pernah buat shampoo lah, beard oil lah, apa lah. Dan banyak je produk-produk tu tak jadi pun kan. Akhirnya bersawang tak jadi. Kita dah try buat tak jadi kan. Dia tak boom lah orang cakap kan. Kalau nak cerita, lepas tu saya pernah silap percaturan pengurusan syarikat pun pernah. Di mana saya dulu, apa yang silap, bila saya buka cawangan-cawangan ni kan, saya pergi buka setiap cawangan ni satu company kan, Jahanam nama tu. Saya tak fikir pun bahawa ada kos lain, kos nak urus kan. Sekali nak buka syarikat tu dah berapa kita kena bayar, belum kita nak uruskan dia punya audit lagi tahunan kan. Semua ada kos. Tapi sebab jiwa muda membuat-buat. So hari ni saya nak kongsi lah. Sebenarnya tapi saya tak ada menyesal apa pun. Sebab semua yang saya silap dan gagal tu ada menjadikan saya ni semakin matang. Okay. Hai Hanif Aziani, selamat datang. Muhammad Ashraf, waalaikumsalam. Terima kasih guys. Hari ni kita nak share pasal benda-benda gagal lah. Asyik cerita benda berjaya je kan. Cuma apa yang kegagalan ni, jadi kita bolehlah sama-sama belajar kan. Terutamanya dalam dunia bisnes. So saya pergi buka syarikat demi syarikat dalam setiap cawangan tu. Lepas tu saya ada bagi share lah dekat pekerja saya. Dan saya rasa benda-benda ni sebenarnya tak patut pun. Tapi saya tak tahu kan. Kita cuba. Habis silap, collapse lah. Memang jadi tak okey. Semua ada tak puas hati. So ni bagi saya dia adalah satu decision business yang
yang silap tu je. Bisnes ni itu je, kita untung ke rugi. So kalau kita rugi ada banyaklah kesan dia kan. Kalau kita untung, ramailah orang dapat manfaat dia. Okay. So itu pasal kedai lah. Lepas tu banyak, kadang-kadang saya dulu banyak silap. Kadang bila saya ambil staff kan, bayar gaji carum KWSP dan sebagainya, lepas tu dia tak perform. Okay, so kita ni sebagai usahawan, kita bayar gaji ni daripada sales kan. Daripada kita bermati-matian buat sale tu untuk kita agih-agihkan bayar gaji sikit, tapi akhirnya tidak mencapai piawaian. So rasa macam rugi. So bila kita dah ambil orang, nak buang pula satu hal kan. Bukan mudah nak buang orang kerja ni. Faiz Haikal, Waalaikumsalam. Nolizan, kegagalan bukan noktah, betul. So saya kalau nak kira rugi, saya tak kira lah, saya berjuta lah rugi kan. Tapi itulah, kepada kawan-kawan ataupun sesiapa lah yang sedang berniaga ataupun yang akan berniaga, so kita kena pasakkan dalam minda itu bahawa berniaga ni bukan sahaja tentang untung, malah ia juga tentang rugi. So baru-baru ni kan, saya sebenarnya simpati. Dulu saya ada staff-staff yang okay, so saya punya bisnes rangkaian barbershop, lepas tu college Walter, yang ini untuk latih anak-anak muda belajar kursus kemahiran gunting rambut. Lepas tu produk-produk Walter ni kita distribute dekat rangkaian barbershop dan agent, dan ada tim jualan. So yang keempat, tim sale F2F Walter Trading. Yang ini kita memang 100% buat sales, jual produk orang lain di jalanan, dan sekarang ni tak boleh jalanan, kita buat online. So yang kelima, consultation. Okay, so lima aliran tunai ni saya develop daripada zero. So nak sampai level 5 ni, itulah antara perkara-perkara yang kesilapan yang banyak saya buat. Okay. So macam mana, so hari ni saya nak kongsi kepada anda semua kan. So even sekarang ni bayangkanlah kedai gunting rambut kan. Kedai gunting rambut semenjak PKP 2.0 sampai sekarang tak boleh beroperasi. Okay. So kita tak boleh run bisnes tu, walaupun tidak ada kluster gunting rambut, tetapi memang kerajaan tetapkan kedai gunting rambut tak boleh beroperasi. Jadi, tapi yang bagusnya alhamdulillah, budak-budak barber saya tu dia ada inisiatif lah. Sekarang ni dia orang buat gunting rambut rumah ke rumah, yang memang 100% tu income dia punya lah. Company tak ada apa-apa pun, tapi kita still kena bayar sewa kan. Kadang-kadang owner property, kalau kita sewa kedai tu dengan owner yang dia beli property tu cash, selalunya kita nak nego tak ada hal. Tapi kalau owner tu beli pun hutang dengan bank kan, dia pun kena push dengan bank, dia push lah kita. So macam tu lah kan. Kita nak salahkan owner property pun tak boleh kan. So memang semua orang tak okey sekarang. So inisiatif dia orang adalah dia orang jual lah kopok leko, buat COD sekitar Lembah Kelang. Dapatlah satu pack RM5, lepaslah untuk untuk dia orang lepas minum makan kan. So inisiatif dia orang lah. Okey. So hari ni saya nak kongsi macam mana kalau kita nak bangkit daripada kegagalan. Mungkin kawan-kawan kat sini pun ada yang pernah gagal teruk, boleh kongsikan kat bawah. Dulu saya pernah lalui kan satu fasa, masa tu ketika GST Satu GST satu hal. Yang kedua, lepas tu kita dipanggil oleh lembaga hasil dalam negeri lagi kan, untuk kita tengok laporan cukai, ada yang terkurang cukai. Kita baru berniaga terkurang cukai dengan GST lagi. Lepas tu dengan kes staff-staff ada yang ketirisan duit, memang gila punya kau. Okay. Muhammad Ashraf, don't be afraid to start over again. This time, starting from scratch. Betul lo, Asyad. Okay. So, tapi Alhamdulillah, saya sentiasa bersedia dengan apa. Sebab tu, bagi saya sebagai businessman, untuk zaman sekarang ni, kita always kena
sentiasa mempelbagaikan aliran tunai kita. Kita never depends on the single cash flow. Tak boleh, sebab zaman sekarang ni dia satu dunia yang tidak ada kepastian kan. Kita always kena sentiasa bersedia dengan aliran tunai yang baru. So macam team sales water trading, alhamdulillah kita dah start penetrate market dekat overseas kan. Yang terbaru kita boleh jual produk kita dekat Australia, ada yang dah pergi sampai US. So alhamdulillah, Singapura. Jadi diorang kita menggunakan strategi online. So itulah pentingnya team kan. Tapi alhamdulillah guys, ketika kita diambang kejatuhan ni, masa ni lah kita boleh tengok siapakah orang-orang yang masih kekal setia bersama kita guys. Tapi diorang kena ingat, okay, kita ni businessman, okay, kita entrepreneur, kita memang biasa guys. Untuk kepada orang yang meniaga ni, saya nak bagi tahu guys, bisnes bungkus tu benda biasa kan. Korang jangan rasa pelik. Saya tak faham kalau ada orang yang meniaga, dia rasa tak laku, tak untung tu dia macam tak boleh terima. Pasal bisnes tak jadi, collapse, bungkus ni benda biasa. Itulah bisnes nama dia kan. Kita kena biasakan diri. Sebab tu saya selalu share dengan semua orang, kita tidak boleh bergantung kepada servis atau produk apa-apa. Kita jangan attach dengan produk atau servis. Kan, sebagai usahawan kita always fokus dengan skill bagaimana untuk mencipta aliran tunai. So in case apa-apa berlaku ya, kita boleh bangkit. Sebab kita dah tahu macam mana. Sebab kalau kita jual kari pap pun kita boleh jadi jutawan balik. Macam tu. Okay. So puan kali ni, ya betul tu, siapa yang kekal dengan kita. Yes, masa ni lah kita boleh tengok siapa yang ada dengan kita. Biasalah kalau kita tengah mantap man, tengah masyuk, semua orang datang, kiri kanan, depan belakang, macam-macam orang datang. Ni biasa guys. Ini adalah benda yang biasa. So kita kena sangat berhati-hati untuk filter. Masa ni kita tahu untuk filter. So bila kita berlaku sesuatu, mungkin bisnes kita collapse, jatuh, bungkus. So masa ni nak tengok siapakah yang masih berada bersama kita, yang masih terus berjuang. So orang-orang ni guys, sebab dia orang kena ingat, dunia bisnes ni kalau seseorang usahawan tu boleh survive ketika cuaca yang mendung, bayangkan bila nanti matahari mula bersinar, macam mana dia punya terbang. So untung orang-orang yang masih kekal setia kan. So orang-orang yang belah, yang lari ni, dia akan menyesal dan menangis meratapi. Okay. So untuk kita bangkit, yang pertama sekali, kalau kita dah biasa kan, dia macam ni. Untuk orang yang dah biasa ada income 3-4 ribu, tiba-tiba income dia hilang, dia punya rasa tekanan tu tak sama dengan orang yang dah biasa income dia 50 ke 100 ribu sebulan, tiba-tiba kosong. Memang lain guys. Tekanan dia lain, memang perasaan dia pun lain. So untuk kita bangkit daripada apa kita gagal, yang pertama, macam saya kongsikan itu hari, so kalau bisnes kita tu, kita dah cuba untuk selamatkan dia macam-macam cara, tetapi dah tak okey, kita kena cepat-cepat stop, cut loss. Jangan dipanjangkan lagi kerugian. Sampaikan ada ramai orang, dia sanggup keluarkan duit simpanan dia, jual bergolok bergadai rantai emas dia, jual tanah dan sebagainya untuk selamatkan bisnes dia. Ini jangan guys. So untuk kita selamatkan bisnes tu, dia kena datang daripada bisnes itu sendiri. Okay, contoh, kalau kita rasa bisnes tu dah tak boleh go dah, okay, apa kita kena buat? Okay, first, sekarang ni kita tahu, bila kita tengah collapse, benda yang paling utama untuk kita fokus adalah memastikan setiap hari kita dan keluarga kita boleh makan. Okay, bila kita jatuh, asas utama dia adalah
benda-benda yang kita kena fokus adalah benda-benda asas hidup. Makanan, tempat tinggal, kenderaan yang kita boleh ke mana-mana. Itu 3 ni je kita perlu fokus. So ramai orang bila dia nak bangkit ni kan, dia fokus apa? Dia nak jadi terus nak jadi jutawan, tu yang dia stres. So kita fokus fasa pertama ni untuk memastikan kita boleh survive, boleh terus hidup saja dulu. Okay, so apa kita buat daripada bisnes kita yang dah collapse tu kan, jangan tunggu lama-lama. Contoh, kalau kita dah 3 bulan, 4 bulan dah PKP, tak boleh, asyik tak boleh je kan. So kita kena terus buat sesuatu. Ke barang-barang yang kita ada, kita cairkan. Okey, kita cairkan untuk kita dapatkan cash. Jual apa-apa barang bisnes kita yang ada tu. Okey, yang mana kita dah tak nak guna benda tu. Contoh kan, kita buka kedai. So kedai kita memang tak boleh selamat kan, dah tak ada trafik, orang dah tak datang, dah berapa bulan kita nak bayar sewa, dah tak boleh survive. So terus cut loss, jual lah benda-benda dalam tu, dapat 5,000 ke 10,000, dapatkan cash. So kita akan bangkit balik gunakan cash tu untuk kita start balik. Faham tak? Bukan kita ambil korek semua, duit simpanan, jual rantai, jual slipper, jual bag LV apa semua. Kan? Jangan. So kita jual apa yang ada kena-mengena dengan bisnes kita dulu. Okey? So sebab tu kita kena sentiasa beringat ketika bisnes kita tengah padu meletup. Kan? Tapi kita kena sentiasa berhati-hati sebab bisnes ni adalah satu dunia yang tidak ada kepastian. So kalau kita nak buat renovation office ke, renovation apa ke, kita always buat dalam keadaan benda-benda renovation tu dia portable. Apa-apa berlaku kita boleh pindahkan ke, boleh jual ke, apa-apa macam tu lah. So ni usahawan dia kena always kena ada persediaan macam ni lah. Okay? Jangan tolong guys, jangan korek duit tabung sendiri. Kan? Sebab duit tabung tu adalah emergency untuk kita makan. Kan? So untuk selamatkan bisnes tu, pakai daripada bisnes tu je. Kalau ada contoh ada stok-stok lama, jual lah murah-murah berapa pun. Masa ni kita nak jual bukan kira balik modal tak balik modal dah lah. Kita nak cash je. So the business is collapse. Bisnes dah bungkus. So tak mau fikir lagi berapa banyak aku untung boleh dapat. Tak ada guys. Memang untuk dapat duit cash je. Bukan kita jual pasal nak dapat modal balik. Dan dalam bisnes ni memang biasa guys, modal lebur orang panggil kan. So modal tu memang takkan datang balik tu biasa. Okay, so tu yang pertama lah. So yang kedua, kalau kita ada beberapa jenis bisnes, okay, jangan sesekali. Contoh kita ada bisnes A, bisnes B. Bisnes A dah nyawa-nyawa ikan ni. So kita dah tak ada duit nak buat marketing, kita dah tak ada customer. So kita tak boleh nak apa ni. So jangan ambil duit daripada bisnes B untuk selamatkan bisnes A. Akhirnya nanti dua-dua bungkus. Faham tak? So apa kita kena buat? So macam saya cakap tadi lah, kita cairkan bisnes-bisnes kita yang kecil-kecil tu, barang-barang yang ada tu kita jual apa yang boleh. Okay? Luqman Hakim, betul, survival. Rizwan, betul, nasihat. Puan Kartini, now I try support my husband open small business. Okay. So tahniah Puan Kartini. So kita always macam hari tu kan. Okay, saya ada jumpa hari tu seorang apa ni kenalan ni kan. So saya ni kisah benar saya cerita macam mana dia bangkit. Tadi baru lagi kan saya WhatsApp dengan dia. Dia ni dulu dia ada team sales lah macam saya juga. So sales dia sebulan 500 ke 600 ribu. So memanglah hidup dia okey, best. Income memang 50-60 ribu tak lari income bersih. So dia best, hidup dia rasa okey lah, semua okey, rasa jaya. Tiba-tiba kan tim dia runtuh. Okey, tim dia runtuh, bungkus semua belah, tim lari apa dan sebagainya, macam-macam hal lah. Lepas tu apa berlaku? Dia rasa down lah.
Dia rasa, yelah, dia teringat dia ada income 50-60 ribu. So dia bila dia jatuh tu, dia punya mind tu untuk dia terus, dia nak dapat 50 ribu balik on the spot. Sebab tu dia stress kan. So saya ingat lagi, setahun lepas saya cakap dia, tuan, bila tuan nak start balik bangkit, tuan tak boleh expect. Satu, kita punya moral satu hal lah kan, dengan kita punya masalah sekarang satu hal. Kita bukan dalam keadaan kita punya positivity yang paling tinggi sekarang ni. Kita punya moral ni sekarang tengah down. So apa kita kena buat? Kita kena start dengan kecil-kecil dulu. Faham tak? Ramai orang dia bila nak bangkit, dia terus nak bangkit buat benda besar. So dia kena start dengan kecil. Dia kena start all over again kan. Dia kena start dengan untung RM30 balik satu hari, untung RM50. So untuk kita survive hidup dulu, okay, bagi kita dapat momentum dulu, hidup kita dah start okey, dah start bernafas, kita dah rasa okey, baru kita boom balik macam tu. Okey. Ahmad Nuruddin, saya ada dengar orang cakap waktu ni bukan waktu nak invest dan bukan waktu buka bisnes baru. Sekarang simpan duit dan survive je. Betul ke? Ni salah juga, tak setuju juga. Sebab Tuan Ahmad Nuruddin, untuk makluman, ada ni bukan saya ada kenalan saya semenjak PKP ni, dia lebih banyak dia invest untuk bisnes dia. Okey, dan dia lagi growkan bisnes dia. Dan semenjak PKP ni, bulan lepas dia dapat capai jualan 1.5 juta. Okey. So sebenarnya tak juga, maksud saya kita kena tengoklah apa benda yang kita buat tu. Ada kena kan, dia ada. Kalau kita tengok dia tengah dapat sambutan, kita grow kan je kan. Lagi satu, kita simpan ni, okay, lagi satu mentaliti simpan ni pun sebenarnya ini yang tak berapa sihat kita punya ekonomi. Sekarang ni orang kan, untuk kita selamatkan ekonomi rakyat kita ni, cara dia adalah semua orang kena berbelanja. So duit kena masuk dalam pasaran. Okey. So saya beli air kopi. Kalau saya jimat, saya memang minum kopi. Tapi saya nak sharekan konsep jimat. Konsep simpan duit. So simpan mestilah kita ada tujuan. Okey, bukan sebab kalau kita simpan tak ada tujuan, kita jadi kumpul. Faham tak? Kumpul kalau dalam Quran jadi macam korun. Dia kumpul, dia tak nak spend apa-apa duit yang dia ada, dia tak nak spend. Dia jimat, dia ikat perut. Dia macam dia kumpul lah, dia bukan simpan. Simpan ni kita simpan, kita tahu ada tujuan bahawa in case of anything, apa-apa emergency, aku kena simpan ni 5,000 ni. So apa-apa emergency, ini ada 5,000. Itu ada tujuan. Okey? So ramai orang dia simpan, dia tak ada tujuan. Dia suka kumpul kan, dia suka kiki, dah berapa, dia buka ASB, dah berapa dah aku ada, kumpul lah. So jadi duit yang okey, bayangkan contoh kita ada 1 juta ringgit, kita simpan, tiba-tiba kita mati. So apa manfaat 1 juta tu? Macam itulah. So kita kena fikir macam mana duit yang aku ada ni kan, aku kena simpan untuk apa-apa yang berlaku. Okey? Sebab kalau kita simpan untuk jadi lagi banyak duit pun, kita tahulah tak berapa banyak pun. Sebab paling banyak sekali nak buat duit adalah melalui bisnes. Kecuali kita simpan 100 juta boleh dapat banyak. Kalau kita simpan 1,000, kita tak boleh lah dapat 1 juta macam tu. So sekarang ni kita kena fikir macam mana dengan berbelanja rezeki yang kita ada ni. Ada orang dah tak ada income, ada orang ada income. So orang yang masih ada income ni, dia kena start main peranan dekat market kan. Dia kena mula berbelanja duit dia itu, tetapi dia spend tu dia tak boleh membazir. Memang bukan mudah. So tapi dia kena spend, dia tak boleh jadi kedekut tak hidung masin, tak boleh kan. So dia kena spend juga. Dia kena dia tengok ada makcik ni ada jual, so dia nak beli, dia kena spend juga. Macam tu lah maksud saya. Bayangkan guys, kalau
sebab tu kerajaan bagi kita KWSP apa semua. So matlamat dia supaya rakyat ni dia ada duit, dia dapat duit. So duit tu masuk dalam market, and so ekonomi dalam negara ni akan bergerak balik. Macam tu. Okey. Okay, mungkin ada soalan mungkin boleh kita bincangkan hari ni. Tapi itulah antara cara-cara untuk kita bangkit, kita kena start dengan benda-benda kecil dulu lah. Jangan terus besar. Kita start kecil-kecil dulu untuk kita survive. Okay. So macam hari ni, tim Bubble kita masih ada buat COD Kopok Leko. Mungkin kalau ada kawan-kawan ada Lembah Kelang nak support dia orang, nanti boleh lah. Mungkin Tuan Smith ada tonton ni. Tuan Smith boleh bagi nombor phone kalau kawan-kawan nak dapatkan Kopok Leko. Macam tu. Okay, macam ni lah, macam Bubble tu kan. Diorang nak survive, diorang start dengan benda-benda kecil lah kan. Jual lah Kopok Leko. Janji boleh sekarang ni untuk boleh survive, boleh hidup, boleh lepas makan nasi, dah okey dah. Lepas tu slow kita susun strategi lah. Okay, mungkin kawan-kawan kat sini ada pengalaman siapa yang mungkin sedang dirasa jatuh. Lagi satu, kita punya kesihatan mental pun kita kena jaga lah. Okay guys, so macam ni lah. Sebenarnya ada hari kita rasa down, ada hari kita rasa tak elok. Ada tahun kita rasa tak apa okey. Tahun ni macam tak okey, macam tahi lah tahun ni tak okey. Okay, contoh bulan ni asyik tak menjadilah, kan? So, kita kena belajar, kita kena pujuk minda kita atau mind kita. Ni saya selalu buat macam ni lah. Katakanlah umur saya, contoh, katakanlah Tuan Smith sekarang ni umur dia katakanlah 30. Okay, so tiba-tiba tahun 2020 dia rasa tahun yang paling tak okey untuk dia. Kan? So umur dia 30, tahun 2020 tak okey. So dalam umur 30 tahun tu dia nampak bahawa satu tahun ni tak okey. So dia akan rasa down, rasa teruk semua. Kan? Sebab dia fokus kepada tahun yang tak okey. Dia lupa bahawa 29 tahun yang dia telah lalui ni banyak benda-benda best yang berlaku dalam hidup dia. Betul tak? So samalah kalau kita selalu kecenderungan kita ni, kalau contohlah kalau ada papan putih kan, kita letak tanda hitam, okey, so apa yang kita nampak? Kita akan nampak tanda warna hitam. Okey, so selain daripada putih kat luar tu, kita dah tak peduli lah. Betul tak? So macam itulah cara kita kena lihat hidup ni. Katakan 5 tahun hidup aku tak menjadi, tak apa, kita kalau dipanjangkan umur, kita ada 20 tahun, 30 tahun lagi untuk hidup best apa. So kita kena pujuk hati kita. Dan kalau ada orang kan, ini soal rezeki. Ada orang memang di dunia hidup dia dah cuba macam-macam, dia usaha macam-macam. Syarat dia kena usaha, dia usaha macam-macam. Tapi dia rezeki dia tahap tu je. Tak apa. Yang penting dia jaga diri dia, jaga agama, jaga amalan dia, kan? InsyaAllah yang penting ke akhirat nanti hidup dia best. Okay, so tu kita kena, tak ada sesiapa guys boleh bagi motivasi kat diri kita ni melainkan diri kita sendiri. Okay? So saya rasa setakat itu saja guys. So jika perkongsian saya ni bermanfaat, semoga adalah perkara-perkara yang kita boleh sama-sama hayati dalam ni Okay. So saya doakan semoga kita semua dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, dan jangan sesekali jadikan PKP ni semua alasan untuk kita tidak berusaha. Okay? Macam saya cakap tadi, ada ramai orang make million ketika PKP. Kenapa kita tak boleh? Betul tak? So dah tentulah dia orang ni sentiasa berusaha, tak give up kan. So jangan cari alasan.
sebaiknya carilah solusi. So tiada apa yang mustahil guys. So selagi mana kita percaya, kita mesti boleh capai. Okay, dia kena start dengan mind lah. Okay, dia mula dengan bibir dulu, kan? Apa kata-kata yang keluar di bibir kita ni, dia akan pergi dekat minda kita. So minda kita akan gerakkan keseluruhan tubuh badan kita. So kalau belum apa-apa kita cakap, tak boleh lah, habis. Semua benda akan stop. Tak ada apa-apa akan berlaku. Tapi dengan hanya mengubah sedikit saja. Sebab inilah saya buat dalam hidup saya guys. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya bukan budak pandai. Saya tak masuk universiti. Saya SPM pun jahanam. Saya membesar daripada keluarga yang susah, keluarga miskin. Kan, saya tak dapat banyak exposure tentang kehidupan ni. Saya tak tahu how money works. Saya tak faham banyak benda. Saya tak tahu. Okay, tapi itulah yang daripada dulu saya start dengan tu. Saya tengok orang lain ketika saya kerja kerajaan kan. Okay, sebab tu penting kita kena keluar lihat dunia. Kita tak boleh terperosok satu tempat berpuluh tahun dan hidup kita tak berubah, dan kita mengharapkan perubahan sedangkan kita tak pernah cuba untuk berubah kan. So saya keluar daripada kawasan setinggan, kawasan flat, daripada suasana kawasan kerajaan. Saya keluar, saya lihat ada dunia yang luas kan. So minda saya terbuka. Saya nampak imajinasi saya ni tidak terbatas. Okay? Saya tengok kenapa ada orang boleh ada kehidupan macam ni. Apa dia orang buat? Kenapa aku tak boleh? Kan? Kenapa dia orang? Sebab dia orang manusia yang sama. So why? Apa yang dia buat aku tak buat lagi? So saya start dengan tu, kata-kata tu. Yang aku mesti boleh. One single day aku mesti akan jadi orang berjaya. Walaupun masa tu saya tak tahu guys. Saya tengah jadi kerani. Saya kerani kat ofis kerajaan. Kan, this is not me ah. Ini bukan aku. Duduk kat office government 8 sampai 5 selama, takkan saya nak duduk selama sampai umur 60 tunggu kenaikan gaji sikit. This is not me. Aku cakap ni bukan saya ni. Sebab dia macam ni. Kita semua tahu potensi diri kita kan. Saya tahu, saya yakin bahawa saya punya potensi ni banyak benda saya boleh capai. Saya mesti cari jalan. So hanya dengan memulakan kata-kata berdialog dengan diri sendiri tu, so perlahan-lahan seluruh tubuh badan saya menghala ke arah tu. Kan? Dia start dengan tu lah, jual barang tepi jalan. Dia start dengan apa yang saya tanam dalam mind lah. Walaupun saya tak tahu saya nak jadi usahawan ke apa, saya tak tahu. So boleh cuba guys benda ni. Dan bila kita doa pun, kita mesti doa harapan yang positif. Okay? So itulah. Tapi yang penting sekali, yes betul, kita memang nak cari wang ringgit kan. Wang ringgit ni, kalau ada orang cakap duit ni tak penting, ada orang cakap tak apalah, tak kaya asal bahagia kan. Mungkin dia belum rasa lagi kaya tu macam mana kan. Kita bagi dia try dulu, rasa, tengok macam mana. Kalau tak okey, pulangkan balik. Betul lah kan. Cakap tak apalah duit tak banyak, mungkin dia belum rasa duit banyak lagi. Kita cuba bagi dia dulu rasa, lepas tu tengok. Kalau dia rasa tak okey, pulang balik kan. So kita tak boleh cakap lah kita belum rasa lagi. Okay. So itulah antara perkongsian hari ni. Saya harap bermanfaat untuk semua. Dan kepada anda, jangan lupa guys tu, Smith tu dia sedang all out untuk bantu babu-baba tu kan. Dia COD kopok leko. Tapi saya dah makan lah, memang sedap tu. Dia macam apa, dia macam rangup kan kat luar dia. Tak tahu apa letak tu. Okay guys, thank you guys. Jumpa lagi. Saya Azul Walter. Assalamualaikum.